السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang bermaksud pada hari akhirat nanti tidak ada manfaat, guna dan faedahnya harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh keimanan, hati yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Asy-Syu'ara ayat 88. Sadaqallahul Azim. Berbagai dihormati dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah, Kak Salawat dan jawatan kuasa pengurusannya, dan yang dihormati dan dikasihi pastinya seluruh kehadiran para jamaah Kuliah Duha saban hari, saban masa yang konsisten tidak pernah meninggalkan program ini. Daripada awal hingga sekarang ini, alhamdulillah ramai, termasuk rakan kita yang sentiasa hadir walaupun dalam kesempitan masa, dalam kesibukan, tapi sempat juga untuk mencelah hadir. Pada semua kita ucapkan mudah-mudahan kita benar-benar berhimpun di tempat yang berkat dan dihimpunkan oleh jua di majlis yang penuh keberkatan. Batulah para ulama kita menegaskan dalam kata-kata yang menarik daripada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, saat bila kita berpeluang untuk mencari kebaikan pahala, jangan abaikannya. Saat kita berpeluang untuk mencari kebaikan pahala, jangan abaikan. Maksudnya terus lakukan sesuatu yang boleh datangkan pahala. Kerana detik-detik kemudian kita tak tahu kita masih berkesempatan ke tidak buat kebaikan, kita tak tahu.
Ketika mana berpeluang buat kebaikan, lakukanlah. Ini semangat dalam Islam, dalam agama. Atau Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, badiru bil a'mali salihati, bersegera kepada amal salih, bersegera kepada amal salih. Jangan kita melengah-lengahkan dan jangan kita melewat-lewatkannya. Kerana bila kita melewatkannya, boleh jadi kita akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak akan sama sekali mendamaikan hati kita, menenangkan hati. Kerana penyesalan ini biasanya menimbulkan 1001 ancaman lah. Sebab dalam Al-Quran pun sebut, segolongan manusia di padang mahsyar, kerana penyesalan mereka mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8 Allah sebut ada golongan manusia yang pernah menyesal, bukan pernah menyesal di padang mahsyar. Masa dulu tak menyesal, menyesal di hari akhirat, lalu mengadu pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah Allah lewatkan sikit kematian aku. Maksud kalau Allah panjang umur kau sikit lah, janganlah ambil nyawa segera, panjangkan sikit umur ini. Sebab apa? Aku nak buat amal salah, buat sedekah. Nampak tak? Dia menyesal di padang mahsyar atas apa yang dilakukan masa hidup dulu. Peluang masa Allah beri dia tak ambil, peluang sedekah dia tak tunaikan. Bila sampai masa, penyesalan itu tidak akan membawa apa-apa kedamaian, bahkan makin susah. Itulah orang Melayu pun sebut, sesat dahulu pendapatan, dia tak ada gunanya lagi. Betul lah tu. Maka dalam hubungan inilah saya sebut sentiasa, kalau kita tidak cuba merebut segala pintu ruang yang ada dalam hidup beragama kerana sebab ilmu dan iman, percayalah, kita akan menyesal pada satu ketika. Yang paling teruk ialah penyesalan di padang mahsyar. Dunia pun kalau menyesal pun dah teruk dah. Bayangkanlah, dia tak boleh bangun berjalan, nak bangun solat tak boleh, menyesal masa tu. Aku kenapalah tak sembahyang dulu. Sekarang dah tak boleh bangun pun nak sembahyang. Siapa nak tolong kita angkat? Nak tolong angkat takbir? Maksudnya pada masa itu, dunia lagi pun, kita akan menyesal dengan sebenar-benar penyesalan, apalagi di alam mahsyar sana. Maka dalam mengendah saya ajak tuan-tuan semua, puan-puan semua, mari sama-sama kita sentiasa perkemaskan hubungan amal dan ilmu kita tanpa cuai. Dan saya sering guna perkataan yang boleh memahamkan saya, dalam keletihan cari kekuatan, dalam kesempitan cari keluasan, dalam kepayahan cari kemudahan. Sebab kalau kita nak hidup dalam suasana terikat dengan kepayahan, payah memanjang, susah memanjang, tak ada masa pun. Tapi dalam kekuatan itu kita cari, susah macam mana, aku nak cari jalan. Payah macam aku nak jalan. Sempit masa, aku nak cari masa. Dan tidak ada orang yang akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah sentiasa menyuluh hambanya dengan suluhan yang baik. Wallahu yahdi ila daris salam. Dalam satu ayat Allah sebut dalam Al-Quran, wallahu yahdi ila daris salam. Allah sentiasa pandu kita ke jalan syurganya. Wallahu yahdi ila daris salam. Allah sentiasa pandu kita ke jalan syurganya. Makna Allah tidak pernah menyempitkan ruang-ruang hidup kita dengan ilmu, amal, kebaikan, pahala, keredaan, keselamatan, keamanan. Allah tak pernah sempitkan. Kerana Allah buka sentiasa 24 jam masa untuk kita beramal, beribadat. Maka alhamdulillah kesempatan pada pagi ini, setelah kita lama tak bertemu, ialah dalam Ramadan bertemu, tetapi dalam masa itu alhamdulillah kembali bertemu pada pagi ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali bicara ilmu kita pada kitab kita, iaitulah kitab yang bertajuk Adab Wajah Al-Quran, dan kita dah masuk ke bahagian terakhir kitab kita untuk hari ini dan seterusnya. Mungkin dalam 1-2 kelas kita akan tamatkan insya-Allah. Sambungan bicara kita pada hari ini
daripada muka surat 170 ialah kita nak tengok 168 lah, 169 ataupun 170 lah, ya. Kita nak tengok di sini sambungan bicara yang bertajuk himpunan ayat dan surah yang sunat dibaca pada masa dan keadaan tertentu. Dalam hubungan Quran ni memanglah ada surah-surah dan ayat tertentu kita kena baca dia pada masa dan waktunya. Bukan bermakna kita pilih bacaan tidak, tapi ada kelebihan tertentu. Quran sebuah itu kena baca belaka, jangan pilih-pilih. Jangan 114 surah, sempurnakan bacaan, 30 juzuk, lengkapkan bacaan, ayat demi ayat, lengkapkanlah. Khatam lagi bagus. Tak boleh buat sekali setahun, buat 2 kali setahun. Alhamdulillah. Contohnya. Lagi kerap, lagi bagus. Ya. Jangan 6 tahun sekali. Baik. Jadi kalau ikut kepada sunnah Al-Quran, begitulah sifatnya. Allah jadikan beberapa ayat Quran dan surah itu ada kekuatan, kelebihan tertentu. Ini sunnah dalam beragama berdasarkan pada Nabi SAW pun. Amalan Nabi SAW. Antaranya ialah, kita tengok muka surat 168, penghujung bicara kita 5 bulan 4 yang lepas bulan Ramadan, bacaan surah dalam solat sunat. Bacaan surah dalam solat sunat. Sunat baginya baca surah Al-Kafirun selepas surah Al-Fatihah dalam rakaat pertama solat sunat subuh dan solat Ikhlas dalam rakaat yang kedua. Dalam hal ini saya mengambil pandangan yang agak menarik yang diumumkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Apa bentuk amal namanya solat sunat, hajat ke, sunat duha ke, sunat qabliyah ke ba'diyahnya, memang ada anjuran daripada Nabi SAW bahawa Nabi mengajar kita untuk membaca Al-Kafirun kat pertama, Ikhlas kat yang kedua. Itu amalan biasa. Soal kita nak baca surah itu tak masalah. Contohnya dalam bacaan solat duha, ada hadis Nabi sebut antara bacaan dalam surah solat duha ialah surah Asy-Syams, wasyamsi wadduha sampai akhir. Tak ada masalah. Ada kalangan kita baca mungkin surah wadduha wal idzaja, tak ada masalah. Maka dalam begini kita terbuka. Bila solat sunat, sama ada sunat ba'diyah, qabliyah, sunat hajat, hatta witir sekalipun, sunat bagi kita membaca Al-Kafirun rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas ke yang ini amal pada ringkas. Amalan pada ringkas. Termasuk hajat sekali. Cuma di sini saya nak sebut, apakah ada hujah yang menyatakan bahawa dalam bacaan solat tertentu, contoh solat hajat, mesti baca 3 kali qul, 3 kali qul wallah, 4 kali, 7 kali, tidak ada sunnah, tak ada riwayat, tak ada. Cuma amalan para ulama kita. Ada ulama yang mengajar kita kalau kita solat namanya hajat, lepas baca Fatihah, baca apa? Ayat kursi. Lepas Al-Kursi, baca Al-Kafirun 3 kali. Ada diajar kepada kita, ini pandangan ini saya ambil daripada beberapa ulama dan pasal guru saya sendiri mengajar masa dululah. Lepas daripada bacaan ini solat hajat, lepas bacaan Fatihah, tak perlu baca Al-Kursi, baca Al-Kafir 7 kali. Kemudian rokok, bangun balik baca Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas 7 kali. 7. Amalan tuan-tuan saya sebut awal-awal tidak ada sunnah yang tetap, yang sabit. Nabi SAW tidak ada. 7 kali ke 6 kali, 3 kali, atas kita lah. Cuma kepada saya, serah kepada situasi keadaan. Kalau kita imam dalam solat hajat contohnya, contoh kita imam solat hajat, kita tak beritahu jemaah kita, patut beritahulah. Tuan-tuan sekalian, saya imam solat hajat hari ini, saya akan membaca selepas
Fatihah, ayat Al-Kursi. Kemudian lepas Al-Kursi akan baca Al-Kafirun 3 kali. Contohnya, ayat yang kedua pun sama, lepas daripada Fatihah Al-Kursi, kemudian surah Ikhlas 3 kali. Kalau itu caranya, jemaah akan tenang. Sebab dia akan follow imam buat. Tapi kalau imam baca dalam keadaan tak beritahu pada makmum, dia baca panjang, itu menjejaskan kedudukan solat itu sendiri. Contoh, imam, dia tak beritahu makmum dia baca. Tiba-tiba, dia jadi imam, seronok dia jadi imam tu, dia baca Fatihah, Kursi, Kafir 10 kali. Berapa lama tuan-tuan? 3 minit, setengah jam lah. Makmum belakang, boleh jadi tak menentu bacaan dia, imam baca apa, dia panjang. Jadi keadaannya tak khusyuk pun hilang. Sebab tu bagi saya, imam yang cerdik bagi tahu. Fokus awal tuan-tuan, insyaAllah kita solat hajat malam ini sempurna dengan permintaan sahabat kita sekian-sekian ini. Kita akan solat hajat, insyaAllah. Pertama, kita baca Fatihah. Kemudian terus ayat surah Al-Kafirun 3 kali. Yang kedua, Fatihah sekali, Ikhlas 3 kali. Selesai. Jemaah pun dapat follow dengan baik. Bacaan pun serentak. Imam selesai, makmum pun selesai. Rokok pun sama. Tapi kalau imam tak beritahu, dia panjang pula bacaannya, makmum mungkin dalam keadaan khusyuk hilang. Percayalah, pengalaman saya ada macam tu. Atau sebaliknya, imam baca pendek sangat. Lepas Fatihah dibacanya apa? Surah Al-Kafirun sekali. Terus rukuk. Makmum dia jadi jenis yang suka baca panjang. Panjang pula dah. Menyebabkan bacaan solatnya tak sesuai dengan. Jadi ini di antara benda-benda yang kena tidak salah. Dan bagi saya yang utama dalam konteks ini ialah ambillah yang lebih mudah. Lebih mudah ialah sekali Kafirun, sekali baca Ikhlas. Bagaimana yang diajar oleh Nabi dalam banyak hadis yang diamali banyak kali para ulama kita rahmat. Ini antara contoh yang mudah. Baik. Kemudian yang keduanya ialah dia fokus dalam solat hajat ini bukan soal-soal sendiri, tapi doa itu sendiri. Doa paling utama. Solat hajat 2 rakaat, baca pun bacalah Kafirun sekali ke 6 kali. Fokus doa tu. Kan doa tu penting. Apa rintihan imam lepas solat itu? Bacaannya apa? Yang diaminkan makmum. Kalaulah dalam dia baca doa tadi, tujuannya untuk diangkat penyakit. Kerana orang ni minta diadakan solat hajat kerana penyakitnya berat, nak operation, maka imam tu fokus kepada apa yang dipohonkan pada orang berkaitan. Makmum tu aminkan. Itu yang paling utama. Sebab hajatnya ada di sebalik doa itu. Solat-solat lah, tapi doa itu. Jadi sebab itulah fokus yang besar ialah di sebalik doa dibacakan imam tadi. Saya setuju kalau imam dapat selitkan sikit dalam bacaan doa itu dengan doa bahasa Melayu. Di samping doa Arabnya, selitkan sikit je. Ya Allah, ya Tuhan kami. Baca bahasa Arab, kemudian selit di hujungnya. Ya mujibas sa'ilin, ya Tuhan kami, perkenan doa kami, ya Allah harapkan kepadamu, ya Allah, kesembuhan penyakit kepada kami. Jadi sebutlah sikit supaya makmum dapat aminkan. Ini antara amalan, saya tak sebut kepada tuan dalam konteks sabit sunnah, tidak, itu amalan yang boleh kita lakukan baik. Maka hal ini kata para ulama, sunat baginya baca surah Al-Kafirun selepas Al-Fatihah dan rakaat pertama solat sunat subuh. Solat subuh, solat sunat. Sebab tu ulama kata bukan saja subuhnya, sunatnya, sunat ba'diyah, qabliyah, sunat hajat, sunat duha. Amalan paling mudah ialah baca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jika mahu, boleh membaca ayat berikut dalam rakaat pertama. Ini daripada amalan Nabi juga disebut riwayat. Membaca ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 36. Membaca, Nabi dibaca dalam rakaat pertama. Qulu amanna billah, ini di antara bacaan lah. Nak bacalah. Siapa boleh hafal silakan. Kemudian rakaat kedua diriwayatkan daripada Imam Nawawi, Nabi pernah membaca ayat ini, iaitu surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ibana sampai kepada bi anna muslimun. Nabi tak baca Al-Kafirun, Nabi tak baca Al-Ikhlas, dia baca surah ini. Rakaat pertama surah Al-Baqarah
Yang kedua surah Al-Imran ayat 64 136 tadi. Baik. Tak apalah. Kedua-dua ini kata Ibn Nawawi sahih pada Nabi sallallahu Nabi pernah melakukannya. Dari riwayat daripada sahabat nyata Nabi pernah melakukannya. Baik. Dia baca surah Al-Kafirun dalam rakaat pertama solat sunat maghrib dan surah Al-Ikhlas dalam rakaat keduanya. Dua surah ini juga dibaca dalam dua solat sunat tawaf dan solat istikharah. Jadi kita boleh fahamlah bahawa amalan Nabi biasanya membaca surah Al-Kafirun dalam banyak solat sunat tertentu, termasuk solat sunat tawaf, istikharah dan juga solat sunat qabliyah ba'diyah. Sesiapa melakukan solat sunat witir 3 rakaat hendaklah membaca surah Al-A'la yang pertama. Ini amalan biasa dah di kalangan kita. Yang pertama baca surah Sabbis Rabbikal A'la, Al-Kafirun yang kedua, dan Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang ketiga. Ini amalan biasa ni dilakukan imam-imam kita dalam solat sunat witir, khasnya ketika kita bertarawih 2+1. Pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa. Yang kedua baca surah Al-Kafirun, kemudian bagi salam bangun satu witir, terakhir witir lah, witir yang terakhir itu dibaca 3 qul, iaitu qul huwallah, uzbin nas dan al-falaq sekaligus. Baik, itu biasa dilakukan. Ini merupakan sunnah yang dilakukan Nabi SAW dan kita biasa mengakali. Baik, sedikit tambahan daripada Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, disebut bahawa ada masanya, disebut Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi tak baca Al-A'la rakaat pertama. Nabi baca surah yang lain. Ini disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Aisyah kata, aku dengar dia baca rakaat pertama dalam witirnya bukan surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itulah ada macam tu. Jadi hal ini menunjukkan bebas, ada kebebasan dalam kita nak membaca apa surah pun dalam bacaan solat witir kita. Al-A'la pun dia, nak baca Al-Ghashiyah pun dia, dan mungkin surah lain pun tak ada masalah. Yang penting bacalah. Kemudian selesai tentang bacaan sunat, bacaan surah solat sunat tertentu. Baik. Kemudian bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ini penting. Sunat baginya membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat lain mengenainya. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, sunat juga bagi seorang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Dalil kepada hal ini adalah hadis daripada Abu Muhammad Ad-Darimi dengan sanad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiqi. Dua hadis, ada satu hadis yang lain saya akan sebut nanti. Hadis yang pertama daripada Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, siapa yang baca Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka akan datang cahaya meneranginya di antara dirinya dengan kawasan Kaabah Al-Musharrafah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, cahaya bukan tu saja, cahaya antara Jumaat dengan Jumaat yang lain, Jumaat yang sebelumnya. Adha'a, Nabi sebut akan datang cahaya, dua cahaya antara dia dengan Jumaat lepas dengan Jumaat akan datang, Jumaat yang sekarang. Yang pentingnya ialah nas ini bercakap tentang bacaan surah Al-Kahfi. Soal cahaya macam mana, itu bukan isu kita, itu kerja Allah Azza wa Jalla. Ada ulama yang kata cahaya maksudnya pahala. Itu pahala, cahaya itu pahala. Ada yang kata cahaya itu mana keredaan, Allah redha dengan kita. Ada kata cahaya itu maksudnya keselamatan dunia akhirat. Macam-macam pandangan ulama. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Tetapi kewajipan kita apa? Baca Al-Kahfi.
Man qara'a suratul Kahfi, siapa baca ke malam Jumaat, pada malam Jumaat. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa satu amalan mulia. Hari Jumaat, bila masuknya maghrib hari Khamis, masuk maghrib hinggalah kepada asar, bahkan belum maghrib hari Jumaat ke petangnya, kita jangan tinggal bacaan surah Al-Kahfi sedapatnya, jangan abaikan. Pahalanya menanti, redha Allah menanti, keberkatan menanti kita, keselamatan menanti kita. Cahaya macam mana, jangan persoalkan. Sama ada bentuk keampunan, kerahmatan, keselamatan, kebahagiaan, keredaan, itu serah pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi amalan ini amalan yang kita patut kekalkan. Berapa banyak ayat Al-Kahfi? 110 ayat sahaja. Sebenarnya kalau tuan-tuan fokus betul-betul, dengan fokus yang secukupnya, tak sampai sejam pun. Kalau baca tartil, pengalaman saya 40 minit boleh selesai. Tartil lah, bukan baca gopoh-gapah. Tartil 40 minit. Fokus. Baik tak mampu, rancangkanlah sehari Jumaat itu untuk kita pecah-pecahkannya. 110 ayat, 10 kali baca habis. 10 ayat sekali baca, tambah lagi ayat ke-20, 30, 40 habis. Yang penting sepanjang Jumaat, malam Jumaat, hari Jumaat, jangan abaikan demi Allah. Amalkanlah. Kerajinan baca Yasin satu benda yang baik, tapi tambahkan bacaan surah Al-Kahfi. Tambahkan baca surah Al-Kahfi, kerana banyak hadis bercakap tentang kelebihan Al-Kahfi. Baik. Ad-Darimi berturut menyebutkan sebuah hadis tentang sunat membaca surah Hud pada hari Jumaat. Ini pada hari yang lain. Dan sebuah riwayat pada Makhul, seorang tabi'in yang agung, menyatakan sunat membaca surah Ali Imran hari Jumaat. Mana nampak tuan, kepelbagaian. Sebab kita nak pegang satu surah saja Jumaat, tak kena lah. Contohnya, tadi, saya Yasin kena baca hari Jumaat. Al-Kahfi, tinggal. Ali Imran, tinggal. Hud, tinggal. Sedangkan, ada riwayat sebut, Nabi baca surah Hud hari Jumaat. Ini amalan Nabi ni. Di sebuah riwayat, Nabi baca surah Hud hari Jumaat. Daripada Ad-Darimi. Ada masa dia baca surah Ali Imran hari Jumaat. Jadi kepelbagaian itu penting. Kita rancangkanlah. Jangan hanya sekadar kerana Yasin tak tinggal surah yang lain. Yasin baca, Kahfi kita baca. Ada ruang masa lain kita baca surah Hud. Ada masa lain kita baca surah Ali Imran. Bila tu? Pada hari Jumaat. Itu pada malam Jumaat sampai pada hari Jumaat keesokannya. Yang penting ini amalan-amalan yang sabit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya melihat dalam pandangan ramai para ulama kita, mengekali bacaan Al-Kahfi itu satu di antara perkara yang pentinglah dalam harian kita bersama hari Jumaat. Dalam mingguan kita Jumaat, mengekali baca Al-Kahfi itu penting sangat. Sebab ada yang jelas tentang bagaimana jaminan Allah kepada kita, cahaya akan datang. Cahaya pula kata ulama, keampunan, kerahmatan, keselamatan, macam-macam bentuk cahaya itu. Cahaya ni, cahaya menunjukkan apa? Menunjukkan kelebihan, keberkatan, keselamatan. Wallahu a'lam. Baik. Selesai tentang isu Al-Kahfi pada Jumaat. Kemudian, ya. Macam mana? Baik. Mengamali bacaan 10 yang pertama dan 10 yang terakhir pun ada sunnahnya. Ini bagi saya orang yang paling minimum dari sudut kemahuan, kehendak, dan dari sudut kekuatan dia. Minimum sangat. 10 yang pertama dapat menghala pada kejahatan Dajjal. 10 terakhir dapat menolak daripada kekuatan Dajjal. Ini paling minimum. Orang macam ni orang tak ada masa sangat dah. Sibuk amat sangat.
Maka 10 yang pertama dia baca belah pagi, mungkin malam 10 terakhir. Tetapi bagi orang yang ada masa yang cukup dan berusaha ke arah itu, sempurnakan 110 ayat. Kalau kita memang dah tak ada masa, contohnya, dia tak ada masa, mungkin dia masuk yang lain, orang uzur. Dia ada keuzuran yang syar'i, nak duduk baca lama-lama tak boleh, tak ada kemampuan, okeylah. 10 yang pertama Al-Kahfi, yang terakhir 20 ayat. Tapi orang yang ada masa, usaha dengan masa tadilah, dalam kesempitan cari keluasan, dalam kepayahan cari kemudahan, dalam kelemahan cari kekuatan, dapat insya-Allah untuk bacakan 10 ayat. Jadi soalnya sekarang saya sebut ini sebagai satu pandangan, dan pandangan bukan saya, guru saya lah. Orang yang paling minimum kekuatan 20 ayat itu dibaca, 10 pertama, 10 yang kedua. Tapi orang yang maksimum kekuatan dia akan selesaikan. Di mana kita nak pilih? Sebab kita dalam agama janganlah duk main minimum saja. Minimum saja tak selesai kita tahu dalam agama maksimum. Ini sebagai contoh, saya sebut sebagai contoh ni dalam bulan Syawal ini. Hari ini berapa ini? 26 dah ini. Ya. Orang yang minimum ke Ramadan, saya sebut ini bahasa saya, ini bahasa saya tapi bahasa guru saya juga. Orang yang minimum Ramadan dia puasa Ramadan. Syawal masuk dia tak kisah dah sebab Ramadan selesai. Sedangkan orang yang maksimum Ramadan dia puasa 6 Syawal. Sebab Nabi kata apa? Man sama Ramadana thumma atba'u 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu Nabi sahih, hadis sahih. Siapa puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari dalam Syawal, dia seolah berpuasa setahun penuh. Nampak tuan-tuan? Kekuatan kita nampaklah. Sekadar Ramadan selesai lah. Tapi kalau kita maksimumkan sikit, masukkan gear 5 sikit, bukan gear 1, 6 Syawal ini bukan susah mana pun. Bukan susah. 6 hari dalam sebulan Syawal. Tak payah alasan lah, hari ni buat alasan, open dah banyak. Itu alasan je. Open dah tak open dah house. Open hati sikit, openkan jiwa sikit. Ya. Minta maaf lah. Bukan saya nak sombong kata saya selesai, tidak. Tapi kalau kita ambil maksimum kita punya nikmat Ramadan dengan Syawal, kita gabungkan. Sebab Nabi kata apa? Seolah orang ni puasa setahun. Siapa yang boleh puasa setahun penuh? Angkat tangan nak tengok wajah. Puasa daripada 1 Muharram sampai 29 Zulhijjah. Tak tinggal. Siapa angkat tangan nak tengok wajahnya? Malaikat lah tu. Ya. Sebab dalam Islam pun tak digalak kita berpuasa sepanjang tahun tanpa henti. Tak ada. Tak ada sunnah begitu. Nabi kata puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, buka. Mana kalau setahun 360 hari, puasa berapa hari? 30 hari lah. Terbaiklah tu. Sehari puasa, sehari buka. Itu terbaik. Nabi tak pernah ajar kita puasa setahun. Tapi pahala kerana Syawal ini, Nabi kata seolah kita puasa setahun penuh tanpa henti. Apakah peluang ni peluang kita dapat? Peluang yang kita boleh pandang lekeh? Tuan-tuan. Maka siapa yang masih berbaki 6 hari lagi Syawal, tak ada harapan dah. Sebagai 26. Ya. Siapa berbaki 6 hari lagi? Oh, saya Ustaz 6 hari lagi tak puasa ni Syawal ni. Saya cakaplah bohong je. Hari 26 Syawal dah. Ya. 4 hari saja lagi. Jadi Ustaz boleh tak puasa? Ada orang telefon saya, telefon tanya sebab dia dalam keadaan keuzuran, nak puasa tak dapat. Dia kata, Ustaz saya hilanglah pahala Syawal. Saya kata janganlah sampai macam tu. Niat kita dah betul nak puasa sunat Syawal tapi tak ada kemampuan. Buat kadar kita mampu. Dapat 3 hari pun alhamdulillah. Tapi niat kita betul kepada Allah. Kita nak puasa dalam Syawal tapi tak mampu sebab ada masalah kesihatan. Tapi yang tak ada masalah, alhamdulillah, yang selesai tahniah, yang tak selesai masya-Allah, tu saja. Ya.
Mudah-mudahan adalah kesempatan yang lain. Bila? Tahun depan. Kalau panjang umur lah. Kalau tak ada umur dah. Wallahualam. Baik. Ini satu di benda yang guru kami yang belajar dulu, kita kata apa? Guru kami, saya ingat lagi lah, guru kami ni Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Kalau tuan-tuan Google namanya, terkenal. Syekh Uthaymin, guru kami masa belajar dulu. Dia sentiasa sebut kepada kami. Dan kata-kata ini bagi saya kata-kata yang merangsang jiwa saya sampai hari inilah. Bab Syawal ini, rebutlah peluang. Saya baru semalam selesai Syawal tu yang seronok cakap tu. Kata saya tak bercakap juga kat Atuk Salwa sungguh. Saya pergi Mekah sebenarnya. Saya pergi Mekah 30 bulan, balik 10. Ini minggu lepas saya baru landing daripada airport ni. 10.45 landing, ya. Bukan saya khotbah landing lah, ya. Jadi dapatlah buat 2 hari belum ke Mekah, 2 hari. Balik Mekah tu kejar, dapatlah selesai 4 semalam. Alhamdulillah. Tapi nak ceritanya, guru kami masa mengaji dulu, Syekh Uthaymin, dia kata apa? Dia kata, kamu ni ingat tawaran Tuhan ni tawaran biasa-biasa ke? Dia bercakap bahasa orang kampung. Sebab dia pun orang jenis kekampungan sikit. Syekh Uthaymin ni dia orang kampung. Unaizah kampungnya. Al-Qasim. Dia kata, kamu ingat tawaran Tuhan ni main ke? Kalau kamu sekarang, dia kata, kalau ada tawaran baju-baju mahal di kedai, harganya murah, bekerja tidak? Dia kata, kamu ikhlas tak mari lu jadi. Dia buat apa ni? Dia buat bentuk perumpamaan macam tu. Kalau ada di sana kedai jual baju harga 1,000, tinggal 100, kamu tak datang kelas ni sebab nak pergi beli. Itu baju yang kau pakai sebulan 2 lusuh. Boleh jadi kau pakai macam pun cari boleh jadi. Rosak pun baju tu. Tetapi ya Allah tawarkan setahun puasa ini, seolah tahun puasa ini takkan cari pahalanya. Takkan kurang pahalanya. Dia kata apa? Ini bahasa dia. Bodohlah kamu, dia kata. Dan paling bodohlah kamu kalau kamu tak kejari 6 Syawal ini. Bahasa dia tu yang paling teruk, paling bodoh dan paling teruk. Itu bahasa yang saya pegang. Bahasa Arab dipanggil safih. Dia safih ni bodoh. Jadi kata-kata ini bagi saya kata-kata yang menarik jiwa kami, jiwa saya dan pelajar yang lain untuk terus faham kelebihan pahala Allah beri ni. Setahun seolah berpuasa penuh setahun. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada orang mampu nak melakukannya. Tak ada orang boleh buatkan. Tapi dengan sebab 6 Syawal ini, rekod kita tak akan cari sama sekali. Rekod pahala tak akan Allah lumpuh. Tak ada, tak cari, insyaAllah. InsyaAllah kekal. Sebab kita ada keikhlasan. Sebab saya nampak begini, minta maaf sebut. InsyaAllah orang puasa 6 Syawal, dia ada kekuatan sedikit sebanyak dalam hatinya. Sebab cabaran puasa ini bukan mudah. Cabaran puasa 6 Syawal seperti ini, pengalaman peribadi saya, bukan mudah. Kerana cabaran menanti. Apa tidaknya? Kita puasa 6 Syawal, puasa pergi ke sana, orang tengah makan. Ke sana, tengok orang makan. Jiwa kita terbeban tu. Dalam kelaparan, orang tengah makan. Rasa nak marah je. Ya? Tapi kalau Ramadan tak ada masalah. Ke mana-mana orang puasa. Kawan tu puasa, orang puasa, kedai tak buka. Bebanan tak kita pikul sangat. Tapi bila masuk Syawal ini, keluar rumah saja, kedai mamak bercahaya. Isteri ayam bercahaya depan mata. Bebanan. Kena pula kita keadaan cuaca panas. Sebab itulah orang yang boleh puas sunat Syawal, saya ucap tahniah. Tahniah kepada puan-puan lah. Kerana ia satu rezeki, satu nikmat, satu kelebihan Allah campak kepada kita. Tak akan cari pahala kita, insyaAllah. Tak akan kurang pahala. Sebab sekalipun kita rasa macam terbeban, tak ikhlas, ikhlas insyaAllah. Kalau orang tak ikhlas, dia puasa, ambil sahur belah pukul 5 pagi. Puasa sunat, berjaya pukul 10, letih laku, dia makan je. Dosa tak? Tak dosa. Tak dosa, tak apa. Jam 12, panas sangat hari ni. Gaga, minum air lah, biarlah batal. Tak dosa kita. Sikit tak dosa. Tapi bebanan kita pegang, kita pikul sampai tahap kita letih pun, aku nak selesaikan juga. Penat macam mana? Ini satu rezeki.
Demikianlah ceritanya. Ada soalan? Baca ada soalan? Ya, saya tak faham macam tadi. Sorry lah ya. Betul. Saya tak faham macam tadi. Saya faham sebab Jumaat ingat. Baik. Amalan harian dia berbeza. Betul. Terima kasih puan. Allah, apa nama dia? Ya. Duk ingat lama tapi hari ni lupa ini. Ya. Jasalmiah. Terima kasih. Kalau amalan tadi dalam konteks harian memang betul. Memang kita diminta sangat. 10 pertama Al-Baqarah, Al-Kahfi, 10 terakhir Al-Kahfi harian. Lepas tu setengah masjid surau, saya tengok pada banyak masjid lepas sembahyang subuh, ya, imam terus baca surah pertama Al-Kahfi. Kemudian 10 terakhir sebab supaya jemaah tidak tinggal. Baca terus hari itu. Cantik. Ada masjid macam tu. Ia bukan sunnah yang diamalkan Nabi secara khusus, tapi membaca itu satu di antara amalan mulia secara harian. Betul. Tapi kalau kita hanya buat Jumaat saja 10 tadilah, itu minimum lah tu kemampuan kita. Tapi maksimum kan habiskan 110 ayat. Rancang tu. Saya sendiri kadang-kadang malah juga saya ni pun nampak rajin muka saya ni. Orang nampak rajin sangat. Saya pun malas juga ni. Betul. Saya kadang-kadang soal Al-Kahfi saya baca 20 ayat pertama, tutup lah. Tutup, kita tandalah ayat ke-20. Tengah hari dekat Zuhur ada masa sambung 10 ayat lagi. Asar sambung 10 ayat. Ada masa tu. Tapi kalau masa rajin, duduk sungguh setengah jam habis. 40 minit habis. Dia ke manusia macam itulah. Rajin tak rajin, itulah di antara cabaran kita dalam Al-Quran ini. Kalau rajin, tak ada masalah. Kalau tak rajin untuk 10 minit, kita dah macam-macam. Mengantuk mari. Rancang macam tu. InsyaAllah boleh selesai. Yang penting setiap kali Jumaat, jangan abaikan baca surah Al-Kahfi. Baik. Baca Al-Kursi. Habis, kita nak tamatkan. Ini Kak Salwa ni bila nak tamat ni, dia ingat seminggu 2 minggu dah. Ya, tak lama. Tak sabar nak tamatkan kitab ni. Sebab lepas ni Pulut Kuning menanti ni. Pulut Kuning pula ada pasal-pasal ya. Banyakkan baca ayat Al-Kursi. Sunat baginya membacakan bacaan ayat Kursi pada semua keadaan. Membacanya setiap malam, hendak tidur. Membaca Al-Mu'awwidhataini setiap lepas salat. Mu'awwidhatain apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini dengan makna bacaan 2 surah. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bersabda, Nabi sallam bersabda, kata beliau, Nabi telah arahkan kami apa dia? Amarani Rasulullah sallam an aqra'a bil mu'awwidhataini dubura kulli salatin. Dubura kulli salatin. Kata Uqbah bin Amir, Nabi telah mengarahku baca 2 surah, iaitu Al-Falaq dan surah An-Nas tiap kali selesai salat. Ini amalan yang jarang kita lakukan, tapi ada hadis menyatakan lepas solat saja dibacakan apa? Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Kata Uqbah, Nabi ajar aku untuk baca tiap kali sesolat. Solat mana ni? Walaupun kita solat wajib fardu. Baik. Apa pun ceritanya, yang kita ambil tadi ialah sunat bagi membaca ayat Kursi pada semua keadaan. Tuan-tuan sekalian, guru kami, seorang guru kami, Syekh Ibn Uthaymin, menyatakan bahawa pesanan kepada kami, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illahu sampai kepada akhirnya, merupakan ayat yang bukan kepalang makna dan kelebihannya. Dibacakan bukan setakat nak tidur,
tapi semua keadaan. Fi jami'al ahwali. Saya sebut ini sebab ini di antara ilmu yang saya dapat daripada guru kami, Allah yarhamuhu, Allah merahmatinya. Kenapa? Ayat kursi ini, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sampai akhirnya, adalah merupakan ayat yang boleh menjadi syifa, menjadi rahmat kepada kita. Syifa pun dia, rahmat pun dia. Satulah, maka kita boleh baca surah apa ni, ayat kursi bila-bila masa sahaja. Dalam kita ada rasa gelisah dan rasa tak tenang hati, dia jadi syifa kepada kita. Tak tenang, resah, jiwa tak berapa nak settle, datang macam-macam godaan, ujian yang tak menentu, baca, dia syifa kepada kita. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sampai akhirnya. Syifa kepada kita. Dalam keadaan kita ada halangan tertentu, ada dalam keadaan perasaan kita sesuatu yang menghalang kita. Maksudnya, ada benda kita rasa menyusahkan kita, dapat sesuatu, baca. Hatta kita nak mulakan perjalanan, kita biasa baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Tambah apa lagi? Bismillahi tawakkalullah. Itu biasa bacaan doa kita. Kalau kita nak berjalan supaya selamat, tak ada musibah, tambah sikit lagi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sampai akhir ayat kursi. Maksudnya, ayat ini kata guru kami, syifa wa rahmah. Satu hari Abu Bakar radhiyallahu, ini cerita lah ni, guru kami bagi tahu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar ni? Sahabat Nabi, khalifah yang pertama. Khalifah Abu Bakar sendiri, dia masa dia khalifah pertama. Satu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat ada satu keadaan yang nampak semacam menakutkan. Bukan malam, siang hari. Ini disebutkan Imam Al-Baihaqi. Periwayatan tentang Abu Bakar disebutkan Imam Al-Baihaqi, satu cerita. Abu Bakar tengok satu keadaan yang agak menakutkan. Ada yang kata cahaya, seolah-olah kegelapan datang, ataupun cahaya tak berapa. Kerana inilah, kalau bahasa mudah kita, macam nak hujan, tak hujan, begitulah. Agak menakutkan. Abu Bakar baca dengan suara lantang, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudh, sampai akhir bacaannya, Al-Kursi itu. Sahabat-sahabat dengar. Sahabat tanya, ma bika ya khalifatal mu'minin, apa hal khalifah ini? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku nak Allah gantikan situasi tak baik kepada keadaan yang baik. Rahmat. Maksudnya, Allah ganti kerahmatan daripada keadaan tak baik kepada baik. Rahmat. Dibaca Al-Kursi. Itu cerita Abu Bakar. Cerita Umar satu hari pula, Umar Al-Khattab radhiyallahu pun ketika khalifah yang kedua. Umar radhiyallahu anhu berjalan satu jalanan. Dari riwayat menyebut Umar ini syaitan tak boleh ganggu dia. Syaitan pun takut. Itu hebat Umar. Tetapi hari itu Umar terasa dalam jalannya itu ada suatu benda yang mengganggu dia. Dan dia rasa imbasan syaitan di depan dia. Imbasan syaitan, makna gangguan. Lalu Umar baca dengan kuat ayat Al-Kursi. Sehingga Umar nampak sendiri seolah-olahnya ada makhluk yang melarikan diri. Jadi kata Umar, rupa-rupanya ayat kursi ini menjadi syifa, merawati keadaan yang menakutkan. Ini berlaku. Termasuklah disebutkan riwayat yang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Isteri Nabi, anak Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, isteri Nabi yang tercinta. Pun sama Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat Al-Kursi malam, siang, sabahan wa masaan. Pagi baca, petang baca.
datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Abbas orang alim. Sepupu Nabi SAW, anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas, pak saudara Nabi, anaknya Abdullah, sepupu Nabi SAW. Lalu bila Aisyah baca ayat kursi malam, siang, pagi, petang, dia dah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kenapa kau baca ayat kursi malam, siang, pagi, petang? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku rasa tenang dengan membaca ayat Al-Kursi tersebut. Aku tenang bila baca dia pagi petang. Lalu kata Ibn Abbas, aku mengamalkannya kemudian. Sebab siapa amalkan? Aisyah. Bila Aisyah amalkan, Ibn kata aku mengamalkan sampai dia wafat, sampai dia mati. Itu amalan Ibn Abbas, Aisyah yang lakukan, diikuti oleh Ibn Abbas kemudian. Itu riwayat yang banyak lah. Dan sebab tu saya ambil pekan ini, cerita ini, sebab ada riwayat yang banyak lagi sebenarnya, tak sebut lah. Bagaimana sunat baca kursi dalam semua keadaan. Tapi kita baca kursi bila? Kita baca pada masa ada ujian je lah. Nampak ada macam ketakutan di kursi. Bacalah ketika kita tenang dan senang. Ketika tenang, senang, tak ada masalah, baca dan baca. Menjadi amalan kita macam Aisyah lakukan itu. Baik. Kemudian soal tadi, soal membaca al-mu'awwidhataini tiap lepas solat, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq nas tadi itu juga merupakan satu amal datang daripada seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang katanya Nabi suruh dia baca selepas daripada sembahyang wajib. Soalnya sekarang jarang kita amalkan. Tapi kalau puan-puan nak amal, tak ada masalah. Ya? Ada riwayat kata Nabi mengamalkan, Nabi suruh Uqbah melakukannya. Baik. Jadi ini semua menambah lagi lah kalau aksi pahala dan amalan kita. Menambahkan lagi. Baik. Baca sebelum tidur. Ini semua orang tahu ni. Ya. Disunatkan baca ayat kursi. 1. Surah Al-Ikhlas. Al-Mu'awwidhataini. Mana Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, campur dengan dua surah tadi. Dan ayat terakhir Al-Baqarah ketika ingin tidur. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat terakhir apa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir. Ya. Tuan-tuan sekalian, tambahan ini datang daripada hadis yang lain daripada Al-Imam Muslim juga, meriwayatkan bahawa membaca ayat akhir surah Al-Baqarah ini pun di antara amalan Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam ketika nak tidur. Maknanya kalau kita melakukan sebegitu rupa, baguslah daripada ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau boleh buat, silakanlah. Ini merupakan amalan yang Nabi ajar kepada kita. Kerana kelebihannya ada. Al-ayatan min akhiri sutil baqarati man qarahuma fi lailatin kafatah. Daripada hadis Nabi sallam, Abu Mas'ud Al-Bari menyatakan, dia bersabda, dua ayat akhir surah Al-Baqarah, siapa membacanya waktu malam, yakni nak tidur, waktu malam ni ketika nak tidur lah ni, ia cukup memadai baginya. Ada ulama kata kafatah maksud apa? Tak diganggu oleh kejahatan syaitan, tak diganggu oleh ilmu sahir, tak diganggu oleh keburukan-keburukan malam. Kafatah ini kata ulama cukup, baginya cukup apa tu? Maknanya tak ada akan datang gangguan yang menakutkan, mimpi yang teruk, gangguan mimpi ngeri, gangguan sahir, dan gangguan keburukan mengigau tak menentu, menyebabkan terhindar pada benda ini. Wallahu alam. Kita boleh amalkan. Kafatah ini maksudnya memadai baginya. Memadai itu maksudnya terhindar daripada gangguan. Mungkin satu benda dalam
hal ini banyak orang kena sihir. Minta maaf ya, saya tak tahulah detail sebab saya tidak ada ilmu perubatan Islam. Saya tak mengaji bab ilmu Islam, perubatan Islam tak mengaji. Tapi pengalaman saya dengar pada orang-orang mengaji, biasanya, bukan selalu tapi biasanya, orang-orang yang diganggu oleh sihir, bila diganggu sihir, dikirim waktu malam. Pemujaan malam. Batulah orang yang tidur diganggu oleh sihir waktu malam. Batu dia dalam keadaan bermimpi benda yang menakutkan. Dia meracau tengah malam. Sebab sihir datang pada waktu malam tidur, waktu tidur dan waktu di mana ada pemujaan berlaku. Itu biasa. Jadi orang-orang nak hindar pada ilmu sihir yang karut marut ini, bacalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi. Termasuklah dia Al-Kursi jangan tinggal, Ikhlas jangan tinggal. Mudah-mudahan. Baik. Satu lagi. Ada ulama yang kata, ini pandangan ulama juga, mengatakan bahawa gangguan-gangguan bukan saja daripada sudut sihir, tetapi gangguan dari sudut yang bersifat mimpi-mimpi yang buruk, dibeli oleh ular yang besar, dipagut, dipatuk oleh binatang yang bisa, mungkin kala jengking, macam-macam. Antara benda yang boleh menyelamat kita daripada gangguan inilah kerana kita baca Al-Kursi, Al-Ikhlas tadi dan seumpamanya. Termasuk ayat ini boleh menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan. Sebab kadang-kadang dalam tidur kita, ini pun di antara pandangan ulama juga, gangguan-gangguan yang datang dalam tidur kita tadi sebenarnya tak betul. Diganggu oleh ular yang besar membelit kita, kemudian dipatuk oleh kala jengking yang menakutkan. Benar tak betul sebenarnya. Mimpi. Tapi dia jadi mainan yang kadang-kadang jadi betul. Sebab ada unsur sihir dan seumpamanya. Jadi rawatan kepada semua itu ialah kita jangan abaikan membaca Al-Ikhlas tadi, membaca Al-Mu'awwidhataini, membaca Al-Kursi dan dua surah, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa saja boleh terdedah sebenarnya. Lagi kalau kita tidur tanpa kita membaca ayat ini, lagilah terdedah. Wuduk tak ada, wuduk tak ambil, tidur tempat yang tidak baik, kotor contohnya. Jadi ini semua benda-benda kita kena berhati-hati. Benda boleh berlaku pada siapa saja. Sebab alam malam ini penuh dengan cabaran dan ujian. Alam malam ini alam penuh cabaran. Contoh tadilah ilmu sihir. Biasa berlaku waktu malam. Dihantar oleh orang-orang tertentu pada waktu malam. Dalam tidur. Menangis tak pasal-pasal. Menempik, berteriak tak pasal-pasal. Berlaku. Tiba-tiba. Itu di antara peringatan-peringatan yang saya fikir kita ambil kekuatan. Kemudiannya, yang ini jangan tinggallah tuan-tuan ya. Dalam keletihan tidur macam mana pun jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Paling kurang pun ayat Kursi dan 3 Qul. Paling kurang tu. Nak tambah lagi, tambahlah dengan ayat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ini. Baik. Sekumpulan ulama berkata, sikit lagi penutup kita, kita akan berhenti. 2 ayat itu sudah madai buat qiyamul lail. Manakala ulama lain berkata 2 ayat itu madai untuk menjauhkan daripada perkara yang dibencinya pada malam sebut. Gangguan lah. Kita benci gangguan datang benda memadai. Boleh halang daripada benda kita tak suka, iaitu mimpi yang menakutkan, mimpi yang jadikan kita hilang fokus sampai kita menangis berteriak ini. Jadi ulama kata ini boleh menjauh kita daripada perkara yang tu. Dan ulama kata dengan ayat tadi memang dibuat qiyamul lail. Maksudnya apa? Kalau orang tu lah katakan malam tu dia niat nak bangun tidur, nak bangun qiyamul lail, tiba-tiba dia tak terbangun,
Tapi dia baca dah ayat apa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina yusran kama sampai akhir. Kalau dia tak bangun qiyam malam tu, seolah dia telah pun berqiyam. Ini pandangan ulama bukan hadis ya, ulama yang kata. Jadi adalah hujah mereka, wallahu alam. Tapi janganlah pula ambil sikap take for granted. Oh macam tu ustaz, setiap malam Rabbana lazat, tak bangun tidur. Jangan macam tu. Qiyam itu satu kewajipan besar, kerana pernah bersabda kata Nabi sallallahu kepada kita tentang qiyam ini penting sangat. Dan bersabda bahawa kata Nabi sallallahu antara amalan orang alim ialah orang itu berqiyam bertahajud. Jadi kita jangan tinggalkan. Wallahu alam. Itu sekadar ya. Oh PM PM tepi. Jawab sendirilah. Soalannya dia kata kalau solat hajat tadi Ustaz ya. Ha? Solat hajat tadi kalau kita buat kat masjid contohnya tak jelas imam tak jelas hajat tu boleh ke kita dia solat hajat tu tanpa kita tahu hajat tu sebenarnya. Baik. Dia begini, dua perkara. Yang pertama, hajat itu pertama sekali kalau imam umumkan. Kita solat hajat malam ni meraihkan permintaan sahabat kita ini, besok dia akan buat operation, buat Allah permudahkan, jelas kedengaran. Dan kita pun adalah fokus kepada apa yang dimaksud imam tadi. Kita aminkan bacaan doa imam kita dan kita sebut dalam hati kita, ya Allah permudahkan. Yang kedua, mungkin tak jelas. Kita tahu-tahu solat hajat diadakan. Kalau begitu berlaku, tak ada masalah juga. Kita aminkan bacaan doa imam kita dan kita hajat kita, ya Allah permudahkan apa yang diinginkan oleh kami. Maksud kita niat, ya Allah permudahkan kemahuan kami, permudahkan kami, permudahkan hajat kami. Umumkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat kelebihan, si yang kita fokus dapat kelebihan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua ini kita kira sebagai satu kelebihan pada kita lah. Kita solat hajat untuk kita juga. Bukan saja untuk orang kita fokuskan, kita juga pada menumpang. Aku nak keberkatan hidup, rezeki dimurahkan, anak-anak berjaya, anak dijauh. Wallahu alam. Sekian aqulu qul hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Telah sekadar kemampuan saya untuk hari ini. Bila nak tamat ini, tunggulah 2-3 lagi kuliah nampaknya. Tak apa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.